merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Aidil Adha atau Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam pelaksanaan ibadah korban ini, selain ia diuruskan secara individu, ada juga syarikat atau agensi pengurusan korban yang menawarkan perkhidmatan mengurus korban sebagai satu perniagaan kepada mereka yang memerlukan. Definisi bagi pengurusan ialah kewujudan pengurus atau individu yang bertanggungjawab menguruskan pusat sumber untuk menentukan keberkesanan. Dari segi istilah pula, pengurusan sebelum ini dikenali sebagai pentadbiran personal dan kemudian dikaitkan dengan sumber manusia. Definisi bagi korban pula, menurut Syekh Mustafa Dipal-Bura dalam kitabnya Fiqh Manhaji menyebut bahawa korban ialah sembelihan binatang iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Akhir sekali, definisi agensi menurut Kamul Dewan Pelajar edisi kedua adalah tempat ejen menjalankan urusan atau badan yang menjalankan urusan tertentu. Antara dalil pensyariatan korban daripada Al-Quran adalah berdasarkan surah Al-Kawthar ayat 2 yang bermaksud, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, barang siapa yang diberikan kemudahan sehingga memampukan dia untuk berkorban, akan tetapi dia tidak mahu berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami iaitu masjid. Riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Terdapat juga hadis daripada Rasulullah mengenai kelebihan ibadah korban, seperti sabda Rasulullah, tiap helai bulu dari binatang yang dikorbankan kamu akan mendapat satu kebaikan. Hadis riwayat Ibn Majah. Rasulullah juga ada bersabda mengenai kelebihan ibadah korban yang bermafhum, aku diperintahkan dengan menyembelih korban itu dan ia adalah sunat ke atas kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah yang bermaksud dengan konsep pengurusan dalam Islam? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa terdapat beberapa ayat suci Al-Quran yang mengutarakan tentang istilah pengurusan secara umum melalui lafaz yudabbiru yang terkandung dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua. Agama Islam amat menitikberatkan amalan yang bersistem dengan syarat diurus sebaik mungkin demi sebuah kesempurnaan. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sendiri, terdapat banyak peristiwa dan kisah yang membuktikan bahawa Islam itu amat mementingkan aspek pengurusan dalam kehidupan. Sememangnya setiap Nabi itu dianugerahkan dengan sifat fatonah yang bermaksud bijaksana. Bijaksana Nabi Muhammad SAW itu dapat ditelusuri dalam pelbagai peristiwa yang penting seperti hijrah, ghazwah, strategi dakwah, perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Okey, kita tengok yang pertama iaitu program ibadah korban secara komersial yang diajukan oleh organisasi yang terlibat secara langsung. Di sini disebut dengan jelas harga penyelenggaraan ataupun package satu bahagian lembu ataupun seekor kambing untuk ibadah korban. Contohnya RM500 tanpa dinyatakan upah dan kos pengurusan dan keuntungan, walaupun ia sudah diambil kira dalam menentukan harga. Ini harus bagi penganjur korban yang melakukan sendiri kerja-kerja penyembelihan, melapah dan mengagikan daging korban yang pada kebiasaannya mempunyai petugas-petugas sendiri, bukannya mewakilkan kerja kepada pihak ketiga dengan harga lebih murah untuk mengambil untung di atas angin. Sesetengah syarikat yang menganjur kerja korban macam ni biasanya memiliki ladang sendiri, rumah sembelihan sendiri, pekerja sendiri dan senarai harga berdasarkan saiz dan jenis ternakan yang jelas dan boleh dipilih oleh peserta. Contohnya di Mekah ada satu syarikat ini yang bernama
syarikat Ar-Rajhi. Syarikat ini dia menawarkan khidmat sembelihan korban dam haji, di mana pelanggan ini hanya membeli kupon korban sahaja. Segala kerja penyelenggaraan dan agihan dilaksanakan sendiri oleh syarikat tersebut. Boleh dianggap jualan kupon ini sudah merangkumi wakalah, iaitu peserta mewakilkan syarikat untuk melakukan ibadah korban bagi pihaknya yang merangkumi kerja-kerja pemilihan binatang untuk disembelih, sembelihan, pembersihan dan agihan daging. Sebaik-baiknya dinyatakan di dalam kupon ataupun sijil korban tersebut wakalah daripada pelanggan kepada penurus untuk melakukan kerja korban. Setengah bank Islam di Timur Tengah ni seperti Saudi dan Mesir ni, diorang ni menawarkan produk Sab al-Adhahi, iaitu pakej ibadat korban yang merangkumi wakalah untuk sembelihan dan agihan daging korban. Ini dibenarkan oleh kebanyakan ulama semasa. Untuk pembelian kupon pakej korban sebaiknya dilakukan oleh penganjur itu sendiri. Maka dekat sini tak ada isu syariah yang dibangkitkan sekiranya ada lebihan daripada kos. Bahkan boleh dianggap sebagai keuntungan kepada pihak penganjur. Penganjur ini kena memastikan tanggungjawab dan amanah dilakukan dengan betul. Saiz ataupun berat lembu atau kambing itu yang ditawarkan untuk ditempah mestilah sebagaimana yang dimaklumkan kepada peserta. Sebenarnya kena mungkin juga dia belum ditempah ataupun dibeli. Sebarang penipuan sama ada membeli binatang ternakan yang jauh lebih murah ataupun tidak melaksanakan langsung ibadah korban adalah satu dosa besar, kerana ia adalah pengkhianatan ke atas amanah. Tambahan pula amanah yang melibatkan ibadah yang besar macam inilah ibadah korban. Okey, seterusnya cara pelaksanaan program ibadah korban ini yang kedua adalah melalui penganjuran program ibadah korban bukan secara komersial yang dilakukan oleh pihak surau, masjid ataupun organisasi. Okey, contoh kos yang disebut adalah RM500 harga sebahagian lembu ataupun seekor kambing korban. Okey, harga ini perlu disebut sebab kos ni adalah termasuk kos pengurusan, dan sekiranya ada lebihan daripada duit tersebut, ia perlu disedekahkan kepada badan kebajikan, sekolah agama, rumah anak yatim, surau ataupun untuk aktiviti agama dan kebajikan. Dan kos ini semestinya sudah termasuk untuk upah kepada petugas. Upah kepada petugas ini adalah akad yang berasingan di antara penganjur. Contohnya AJK surau dengan petugas ni, di mana upah dan skop kerja mestilah diketahui dan dipersetujui. Dia akan diambil daripada kos pengurusan tersebut. Sekiranya tak ada nyatakan status duit, macam lebihan kos korban daripada duit yang dinyatakan, penganjur ini perlu memulangkan kepada peserta. Pada tahun 2007, syarikat Izzi Kurban Sendirian Berhad telah ditubuhkan oleh Ustaz Azhar bin Datuk Syukur yang merupakan penaung bagi syarikat Izzi Kurban Sendirian Berhad. Syarikat ini berupaya bagi membantu para pelanggan yang inginkan keselesaan dalam khidmat korban serta akikah. Pada mulanya, Izzi Kurban Sendirian Berhad hanya mempunyai beberapa orang ahli sahaja yang terlibat. Namun, kini sudah terdapat ahli seramai 18 orang yang bekerja secara tetap dan akan ditambah dari semasa ke semasa, terutama sekali pada bulan Zulhijjah. Izzi Kurban Sendirian Berhad bukan sahaja menyediakan khidmat kurban, malah khidmat lain seperti fidyah, derma dan wakaf juga turut disediakan bagi mereka yang inginkan khidmat pelanggan syarikat Izzi Kurban Sendirian Berhad. Antara kaedah pembayaran yang perlu dilakukan ialah dengan membuat tempahan melalui kaunter hadapan di pejabat Izzi Kurban Sendirian Berhad dan juga secara atas talian, iaitu telefon, WhatsApp atau fax. Izzi Kurban Sendirian Berhad telah
bekerjasama dengan 3 jenis bank iaitu Maybank, Bank Islam dan CIMB Bank bagi memudahkan lagi proses pembayaran. Akhir sekali, setelah selesai segala proses pembayaran, maka proses yang terakhir ialah proses keputusan dan pembuktian bayaran korban bagi pelanggan yang membuat tempahan. Kaedah pertama yang digunakan oleh Easy Korban ialah berupa jual beli bertangguh iaitu Bai' As-Salam. Bai' As-Salam ni ialah merupakan menjual sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz As-Salam atau As-Salam. Bai' As-Salam merupakan jual beli secara tempahan di mana pembeli menempah barang dan melunaskan harganya, manakala penjual menerima bayaran dan barangan yang ditempahnya akan diserahkan kepada pembeli dalam satu tempoh tertentu. Di dalam Al-Quran terdapat ayat berhubung dengan penghutang, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu." Dalam kaedah As-Salam dikenakan beberapa syarat, antaranya berkaitan dengan harga tempahan atau bayaran. Yang lainnya berkaitan dengan barang yang dijual dengan As-Salam. Ulama 4 mazhab telah sepakat bahawa Bai' As-Salam ini sah dengan 6 syarat. Iaitu pertama, hendaklah ia diketahui jenisnya. Kedua, hendaklah diketahui sifatnya. Ketiga, hendaklah diketahui jumlahnya. Keempat, tempoh penyerahan ditentukan, manakala yang kelima mengetahui kadar nilai harganya, dan keenam, hendaklah tempat penyerahannya dimaklumi jika membawa barang tempahan ke sana memerlukan perbelanjaan. Kaedah seterusnya adalah akad wakalah. Wakalah atau wikalah adalah perwakilan. Menurut bahasa yang bermaksud penyerahan, pemberian atau pemeliharaan. Wakalah menurut istilah syariah berbeza dalam kalangan ulama. Ringkasnya, wakalah adalah pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang diwakilkan, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pada dasarnya, hukum wakalah ini adalah harus. Namun hukum itu berubah mengikut perkara yang diwakilkan. Jika yang diwakilkan adalah perkara yang haram, maka wakalah dalam hal ini juga menjadi haram. Begitu juga permasalahan sunat, makruh dan wajib. Wakalah ini terdiri daripada 4 rukun, iaitu muwakil, wakil, muwakkal fih dan sirah. Muwakil ialah pihak yang memberi kuasanya kepada orang lain untuk menguruskan urusannya, ataupun secara umum disyaratkan bagi muwakil adalah orang yang memiliki kerelaan terhadap urusan yang diwakilkan. Rukun kedua adalah wakil. Wakil ialah pihak yang mengambil alih urusan orang lain. Secara umumnya, syarat wakil adalah orang yang sah melakukan urusan yang diamanahkan atas nama dirinya sendiri. Seterusnya adalah muwakkal fih. Muwakkal fih ni ialah benda yang diwakilkan, seperti jual beli, mengupah orang dan sebagainya. Seterusnya adalah sirah. Sirah ni ialah meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan kepada tanda keredaan, atau erti kata lain, satu tanda persetujuan. Kesimpulannya adalah berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahawa urus niaga dan jual beli atas talian yang dijalankan oleh Easy Korban adalah sesuai dan bertepatan dengan kaedah jual beli kontemporari yang telah digariskan oleh ulama termuka zaman ini. Easy Korban menerapkan sistem jual beli Bai' As-Salam dan kaedah wakalah yang sempurna dalam proses urus niaga mereka, sesuai dengan aturan yang telah disusun oleh ulama. Pengurusan yang dilakukan oleh Easy Korban ini ialah dia mengelakkan sebarang kezaliman dan ketidakadilan terhadap kedua-dua belah pihak.